Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kita dapat sambung pada malam ini. Jadi tadi mungkin ada sedikit kesilapan lah pada iklan tu daripada pihak admin yang menjaga grup ini, mungkin kerana terlampau gembira menyambut hari kelahirannya maka tersilap ya. Jadi kita sambung malam ini selepas pada maghrib kerana memberi ruang kepada kelas-kelas yang akan diadakan lepas pada isyak. Okey. Sambung kita pada kata muallif rahimahullah, wa'lam anna kaunahu jisman. Situ ya. Jadi masih dalam perbincangan tentang 6 kam yang ternafi daripada sifat wahdaniyah, keesaan Allah itu. Esa itu menafikan berbilang yang 6. Al-kumum as-sit, menafikan 6 kam, atau sebahagiannya mengatakan 5, sebagaimana yang telah kita bincang sebelum ni lah. Kita berhenti pada kalam Muhashshi rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna kaunahu jisman yaqbalu al-inqisama huwa al-musamma bil kamil muttasili fi dhati. Ketahui oleh kamu bahawa keadaan zat itu, Allah Ta'ala itu jisim. Keadaan Tuhan itu jisim yang menerima bahagi, itulah yang dinamakan kam muttasil fi dhat. Bimakna annahu yatahaqqaqu bihil hukmu al-muttasilu. Dengan makna apa? Kam muttasil fi dhat dengan makna bahawa tahakkuk sungguh pada diri zat itu bahawa berbilang yang bersambung. Alladhi huwal miqdaru, yang mana dia itulah kadar-kadar. Dia itulah miqdar, kadaran. Tak, kadaran. Kadaran ni makna macam kita kata sesuatu tu ada berkadar. Jadi badan kita ni ada kadar dia. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, beratnya berapa, nampak? Ada kadaran. Itulah huwal miqdar, ay miqdarul jismi, iaitu kadaran jisim. Jisim itu berapa kadarnya. Itu yang maksud kamu tasih pada zat tu. Maka kalau kita kembali kepada makna kadar ini, wa huwa aradun, maka dia itu sifat lah. Aradun qaimun bihi, sifat yang ada pada jisim. Sifat yang ada pada jisim. Jadi dia tak terlepas dia daripada arad. Maka maklum bahawa arad ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu satu. Wa wujudun nadhiri fil uluhiyati huwal musamma bil kamil munfasili. Dan adanya nadhir, adanya bandingan, adanya regu, bandingan pada ketuhanan itu, itulah yang dinamakan kam munfasil fi dhat.
Berbilang yang bercerai pada zat. Bimakna annal adada, dengan makna bahawa bilangan al-hasila biwujudin nadhir yusamma kamman munfasilan. Dengan makna bahawa bilangan yang terhasil dengan sebab adanya sekutu, itulah yang dinamakan kam munfasil. Idhil kamul munfasilu, kerana apa? Kerana kam munfasil itu huwal adadu. Kam munfasil itu ialah bilangan. As-sadiku bilithnaini fama zada. Yang mana benar dan betul bilangan itu dengan 2 dan lebih. Jadi berbilang itu kena kepada 2 dan juga lebih. Okay. Wal murad, dah apa makna nafi kam munfasil tu? Wal muradu bi nafil kamil munfasili nafyu ma hasala bihil kamu, ialah menafikan apa yang terhasil dengannya berbilang. Hak terhasil bilangan itu nak dinafikan. Bukan makna nafikan habis. Contohnya tak, berbilang, kita kata 2 berbilang. Nak nafi berapa? Nafi yang menjadikan sebab berbilang itu, iaitu 2, yang kedua. Kalau kita kata 2 kan, 1, 2 berbilang. Jadi hak nak nafi dia, nafi itu ialah yang kedua itulah. Bukan nafi belaka. Kalau nafi belaka tak ada lah. Nampak tak? Sampai begitu dia hurai tak? Pada maklum dah, tapi ialah ulama nak detailkan lagi. Nak hilangkan segala andaian-andaian, syubhah-syubhah yang datang pada akal ataupun pada iftira, andaian-andaian yang kita buat tu. Jadi menafikan berbilang maknanya nafi habis. Tak, nafi hak menyebabkan jadi berbilang dia itu. Tu kalau 2. Dah kalau 3 pun samalah. Katakanlah ada 3. 3, 1, 2, 3. Nafi berbilang makna nafi belaka. Bukan dengan makna nafi belaka. Nafi hak menyebabkan jadi berbilang tu. Hak kedua dan ketiga lah. Dan seterusnya. Okey. Jadi sebab itu dia kata wal muradu bi nafil kamil munfasili nafyu khabar. Khabar wal murad mubtada. Ialah nafyu ma hasala bihil kam, menafikan yang terhasil dengannya berbilang itu. Wa huwa tsani mathalan. Iaitu yang kedua itulah sebagai contoh. La nafyu la nafyul kami nafsihi, bukan nafikan bilangan itu sendiri. Bukan makna nafi bilangan tu sendiri, siapa nafi belaka, hak ni pun nafi, hak ni pun nafi, hak ni pun nafi. Nampak tak? Sebab satu pun bilang juga tu, bilang satu. Jadi bukan makna menafikan bilangan tu sendiri. Li syumulihi, kerana merangkuminya, merangkumi kam itu zatal haqqi ta'ala, merangkumilah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kata nafi berbilang tu nafi hak lebih, yang menyebabkan jadi berbilang lebih pada satu tu. Bukan bilangan secara keseluruhan sehingga kata tak ada langsung. Sebab apa? Sebab bilangan itu merangkumi zat Allah Ta'ala. Okey, habis. Wa wujudun nadhiri fis sifati, dan adanya bandingan sekutu pada sifat, huwal musamma bil kamil munfasili, itulah yang dinamakan dengan kam munfasil. Ada yang lain dengan sifat Tuhan. Selain pada Tuhan, ada yang lain selain daripada Allah yang bersifat sebagaimana sifat Allah. Okay. Huwal musamma bil kamil munfasili fiha fi sifat. Apa makna? Ayatahaqqaqu biwujudihi, iaitu menjadi sungguh dan menjadi tahakkuknya. Adanya biwujudihi, yatahaqqaqu biwujudihi al-kammu al-munfasilu, oleh kam. Ini jadi fa'il bagi yatahaqqaqu, menjadi sungguhnya dengan sebab adanya itu ada nazir pada sifat itu. Jadi sungguh berbilang yang bercerai. Berbilang yang bercerai. Okey. Nadhira ma marra, akan sebagai
serupa dengan apa yang telah lalu. Seumpama macam hak sebelum ni lah, perbincangan kam munfasil fi dzat, samalah. Dengan maksud ada di sana, kalau masalah sifat ini ada yang lain selain pada zat Allah. Ada zat lain yang mempunyai sifat yang sama dengan sifat Allah. Nazira ma marra. Wa ta'addudu, habis itu. Wa ta'addudu sifatin lahu, dan berbilang oleh sifat-sifat, berbilang sifat-sifat. Berbilang sifat-sifat bagi Tuhan itu ka'an, seumpama ka'an yakuna lahu ta'ala kudratani, dengan bahawa ada bagi Tuhan itu dua kudrat. Huwal musamma, berbilang itu ialah yang dinamakan huwal musamma bil kamil muttasili, dengan kam muttasil fiha ay fi sifat. Makna pada diri Tuhan tu mempunyai sifat yang daripada jenis sama lah. Kudrat tu 2 kudrat, 3 kudrat atau lebih. Okey, habis. Itu makna kam muttasil fi sifat. Qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, wal haqqu, pandangan yang hak, yakni pandangan yang sahih, yang kuatnya, anna sifata, bahawa sifat itu la ya'ridu laha al-kamul muttasilu, bahawa sifat itu tidak mendatangi baginya oleh kam muttasil. Jadi pandangan yang kuat ni, dia kata kalau ikutnya, makna al-haq ma yastanidu ila dalil lah. Pandangan yang kuat dari segi dalilnya bahawa sifat itu la ya'ridu lahal kamul muttasilu. Sifat itu sendiri tak boleh didatangi oleh kam muttasil. Macam mana? Lima ulima, kerana barang yang telah diketahui, lima ulima min annal murada, daripada bahawa yang dikehendaki, min annal murada bihi, yang dikehendaki dengannya, al-miqdaru, iaitu kadar. Yang dikehendaki dengan kam muttasil itu secara makna pada bahasa ialah miqdar. Jadi bila miqdar, kalau zat kita boleh tasawur berlaku kadaran pada zat yang satu tapi berbilang. Macam tubuh kita satu zat tapi ada dari segi pecahan kita boleh pecah tubuh kita. Dia ada kadaran dia. Kalau sifat, macam mana kita nak kata ada kadaran? Sebab dia kata wal haqqu anna sifata la ya'ridu laha kalmun muttasilu. Ay lima ulima min anna al-murada bihi ay bil kamil muttasili al-miqdaru. Famadaruhu ala dhit muta'addidin. Maka madarnya, madar makna kita kata madaruhu, madarul kamul muttasili, madaruhu makna kita kata fokus ataupun yang lingkungannya, lingkungan. Madar ni makna yang terlibat lah, yang terlibat dengan kam muttasil. Madar ni bahasa moden sikit, fokus ataupun yang terlibat dengan kam muttasil itu ialah ala dhi muta'addidin, atas sesuatu yang berbilang, muta'addidil ajza'i, yang mempunyai juzuk-juzuk yang berbilang. Jadi kalau ikut kam muttasil ni, ia hanya berkait, kaitan lah, madar pun boleh kita kata kaitan. Kaitannya pada benda yang berbilang juzuk. Ala dhi muta'addidil ajza', atas yang berbilang juzuk, sesuatu yang berbilang juzuk. Sesuatu yang berbilang juzuk. Muttasilin ba'duha bi ba'din, yang bersambung sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Hak tu orang panggil kam muttasil. Nampak tak? Satu hak ada juzuk. Muttasil lah tu. Sebab dia kam muttasil pada makna ialah miqdar yang ada pada satu zat. Jadi
kalau zat, kita boleh tasawur bahawa dia ada juzuk-juzuk. Tapi kalau arak macam mana nak tasawur? Itu iskal yang dibawa ni. Dia kata, wal haqqu anna sifata la ya'ridu lahal kamul muttasilu. Sebab apa? Sebab perkaitan ataupun yang berkait dengan kam muttasil ini ialah benda yang banyak juzuk yang bersambung sebahagiannya sebahagian yang lain. Kal jismi, seperti jisim. Maka itu baru boleh datang kam muttasil pada jisim. Kama anna madarul kamil muttasili, sebagaimana bahawa perkaitan ataupun fokus yang berkait dengan kam muttasil ala afrodin, bukan muttasil ni, kam munfasil tak. Cuba tengok nuskhah yang ada dengan apa ni, ikhwah sekalian, sahabat sekalian. Rasanya kama anna madarul kamil munfasil tak. Ini apa dia sini ni? Cuba tengok nuskhah. Nuskhah yang ada dengan asatizah ke ikhwah sekalian, tengok. Rasanya kam munfasil sini. Sebab muttasil dah sebut dah. Kita tengok, kita ambil andaikan munfasil dulu. Al-munfasilu. Kama anna madaral kamil munfasili ala afradin munfasilin ba'duha an ba'din. Sebagaimana perkaitan, benda yang berkait dengan kam munfasil itu, ia berkait dengan afrad. Individu-individu. Fardun, individu yang bercerai sebahagiannya daripada sebahagian yang lain. Hak benda hak berasingan. Satu, hak ni satu. Zaid, Ammar, Khalid, Ahmad. Okay. Ada orang yang ada kitab cuba tengok ni. Muttasil ke munfasil? La'alla sawab munfasil lah, sebelum kita pastikan dengan nuskhah lain tu. Kan nadhiri fil uluhiyah, seumpama bandingannya pada ketuhanan. An-nadhir fi uluhiri, banding, ada yang sebanding, ada yang nazir pada ketuhanan. Ada Tuhan selain daripada Allah, maka itu panggil kam munfasil. Wa qad arafta, sungguhnya telah kamu tahu, minat taqriris sabiqi, daripada huraian yang telah lalu. Arafta anna al-qauma, bahawa kaum di sini makna ulama lah. Irtakabu at-tasamuha, mereka telah melakukan tasamuh. Mereka mengambil mudah dan bilang secara mudah. Mereka kira mudah. Tasamuh ni makna kira mudah. Bukan buat dengan, bukan kira secara halus teliti, makna kira mudah. Mereka ambil mudah fi ma samuhu, pada perkara yang mereka namakan kamman muttasilan, sebagai kam muttasil. Mereka kira mudah-mudahlah. Kita bila ada kam muttasil pada zat ni, maknanya hak lain pun kira ada jugalah kam muttasil. Nampak? Itu maksud tasamuh tu. Fi ma samuhu kamman muttasilan au kamman munfasilan, ataupun kam munfasil. Mereka pun kira mudah je lah. Jadi pada zat itu ada kam muttasil, ada kam munfasil. Sifat pun kita kira sama je lah. Ambil mudah, ambil kira sama. Nampak tak? Okey. Jadi adakah itu salah? Tak, tasamuh ni kadang-kadang benda yang mahmud, benda yang tak salah. Apatah lagi ada sebab. Wadda'i lahum, dan yang mendorong bagi mereka, ilartika bidzalika, untuk melakukan demikian, yakni dzalika tasamuh, mereka membilang mudah, mengira mudah ni. Yang penyebab mereka kira mudah itu kenapa? Mula'amatuhu liqaulihim, kerana nak mula'amah. Mula'amah ni supaya nak jadi tala'um. Mula'amah ni supaya jadi sama dan serasi, sepadan.
Yulaim. Hadza yulaimu hadza. Ini sepadang dengan ni. Ini jadi serasi. Mula'amatuhu liqaulihim, untuk supaya menyamakan dan menserasikan pada perkataan mereka. Liqaulihim, apa dia? Nafyul kamil muttasili wal kamil munfasili, pada menafikan kam muttasil dan kam munfasil. Liqaulihim nafyal kamil muttasili wal kamal munfasili, wal kamil munfasili, menafikan kam muttasil dan kam munfasil. Okey, jadi kira mudah bila ada kam muttasil munfasil, kira semua ada kam muttasil munfasil lah. Dan tu pun tasamuh dari segi tu, dan tasamuh dari segi berbilang itu. Kalau ikutnya yang dinafikan itu ialah perkara tersebut. Bukan berbilang tu sahaja, daripada bilangan tu saja, bukan. Idzil manfiyu, kerana benda yang dinafi itu apa dia? Yang nak dinafikan daripada 6 kam ini. Kumum asitah ini apa dia? Idzil manfiyu innama huwal umurul madhkuratu. Ialah perkara-perkara yang disebutkan tu. Hak tu yang nak dinafikan daripada yang nak dinafikan dalam sifat wahdaniyah. Yang kita sebut, ulama sebut sebagai kam yang 6. Jadi maksud nafi kam yang 6 tu apa dia? Hak isi dia itulah yang naknya. Inna al-idhil manfiyu innama huwal umurul madhkuratu ka kaunihi jisman, seperti keadaannya Tuhan itu jisim. Lagi ka kaunihi jisman wa wujudi wa ka kauni wa ka wujudin nadhir. Atau pada kaunihi wa ka kaunihi jisman wa wujudi wa ka wujudin nadhir, dan seumpama ada yang sebanding dan serupa, sekutu bagi Tuhan. Wa hakadha, dan demikian juga yang lain-lain. Waktu nak nafi, lal miqdaru, bukan kadaran itu yang nak dinafi itu, walal adadu, dan bukan bilangan itu, al musammayani yang dinamakan bidzalika, dengan demikian itu, dengan nama kam tadi, kam muttasil dan juga munfasil itu. Lal miqdaru walal adadul musammayani bidzalika haqiqatan, yang dinamakan dengan nama kam muttasil dan munfasil secara hakikat. Bukan hak tu sebenarnya, tapi apa yang faham daripada itu. Yalah, tapi ulama membilang dan menyebut lafaz tersebut secara tasamuh. Qala Yasin. Ini berkata oleh Syekh Yasin. Syekh Hasyiah Syekh Yasin. Dia buat hasyiah atas syarah kalau tak silap syarah kubra bagi muallif lah. Hasyiah Yasin. Habis. Nama orang ni. Qala Yes. Bukan ya. Yasin. Syekh Yasin. Okey, wa'lam. Selesai. Kata dia, wa'lam anna quwwata kalamil musannifi. Ketahuilah bahawa quwwata kalamil musannifi fi kutubihi. Quwwata. Quwwata di sini bukan maksud kekuatan tu. Quwwata ni makna faham reti. Wa'lam anna quwwata kalamil musannifi, kalam musannif itu, faham reti kalam musannif itu, fi kutubihi, dalam kitab-kitabnya, yaqtadi, memberi faham, anna wahdatal af'ali la ya'ridu laha al-ittisalu wal-infisalu. Okay. Quwwata kalam. Ni bukan kekuatan ni. Bukan kekuatan maksud rank kuasa. Ni orang panggil makna
kekuatan kalam dengan maksud apa? Faham secara tidak langsung. Mafhum bil quwwah. Tak, kita reti secara tidak langsungnya daripada kalam musannif dalam kitabnya memberi faham. Bukan secara soreh itu. Bil quwwah, secara tidak langsung ataupun secara reti dan juga lazimnya anna wahdatal af'al, bahawa esa pada perbuatan itu la ya'ridu laha litisalu wal infisalu, tidak didatangi oleh ittisal dan infisal. Makna ittisal dan infisal tak ada dalam perbincangan wahdatil af'al, esa pada perbuatan. Nampak? Nak faham ni, tengok ni. Kalau kita tengok pada kalam musannif, sini ada tulis tak ni? Aila thaniya lahu kan? Fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi kan? Okay. Dia kata kemudian kata muhasyi sini nafil kathra nadhira wa nafil kathra fil af'al yastazimu infiradahu biha bila qasimin lahu fiha. Okey. Ni dalam kitab-kitab Syekh Sanusi lah, syarah dia buat syarah kepada kitab Kubra dan juga ustaz dia, dan kepada kitab kita ni yang dihasyiahkan oleh Syekh Dasuki. Jadi dalam perbincangan wahdatul af'al, musannif Imam Sanusi dia tak bagi dah, tak kata dah munfasil dan muttasil pada af'al. Dia hanya bawa kata bahawa makna wahdatillah fil af'al, esa Tuhan pada perbuatan, bahawa tidak ada di sana selain daripada perbuatan Tuhan. Kira borang sekaligus. Jadi pada masalah perbuatan, Tuhan tu esa pada perbuatan dengan maksud tiada selain Tuhan yang membuat perbuatan. Jadi tiada selain Tuhan yang buat perbuatan tu kira padang dah. Dia tak bagi pada muttasil dan mufassir pula. Itu faham reti daripada perbuatan musannif itu bahawa wahdatul af'al la ya'ridul hal ittisal wal infisal. Kenapa? Li sukutihi an dhalika, kerana diamnya musannif daripada demikian itu. Musannif tak sebut pada masalah wahdatul af'al ni ada ternafikan muttasil dan kan munfasil. Bahkan dia memberi makna yang secara umum sahaja, secara terus bahawa maksudnya satu esa pada perbuatan, wahdatillah fil af'al, dengan maksud tiada di sana perbuatan bagi selain Allah. Itu maksud dia. Wa qad alimta, dan sungguhnya telah kamu tahu, mimma marra, dari barang yang telah lalu, urudul ittisali, bahawa datang oleh ittisal dan infisal fi dhalika, datang oleh ittisal dan juga infisal pada demikian itu. Kama qarrarahu syaikhuna, sebagaimana mentakrir dan menghuraikannya oleh guru kita, guru kami. Jadi kalau ikutnya dari segi apa nama ni, huraian, boleh saja kita nak bagikan masalah wahdatillah fil af'al tu kepada muttasil dan munfasil, sebagaimana yang mensyarahkannya oleh guru kita. Wa huwa wa in kanu lam yusarrihu, dan sesungguhnya walaupun mereka para ulama tidak mentasrihkan dengannya, dengan adanya berlakunya ittisal bi urudil ittisali wal infisali fil af'al, lam yusarrihu bihi ay bi urudil ittisali wal infisali fil af'al, lakin la mani'a minhu, tetapi tidak ada mani', tak ada salah pun kita nak katakan bahawa pada masalah esa pada perbuatan menafikan kam muttasil dan juga kam munfasil pada af'al. Okey, selesailah. Habis. Tengok, jadi perbahasan kita ni kalau ikutnya hanya pada benda-benda yang melibatkan ibarat, melibatkan khilaf pada takbir, yang mana lebih aula, yang mana lebih syumul, yang mana lebih tepat penggunaannya, itu aja. Sebab itu hasyiah sebegini tidak sesuai lah
untuk peringkat mereka yang mula-mula nak belajar tentang akidah ni. Nampak tak? Jadi pening. Oh, kejap kata ada kam muttasil mufassir fi af'al. Kejap tak ada pula. Dah kayak gini okey. Jadi akan keliru. Akan keliru. Sebab itu dalam FB kita ni pun kita awal-awal ada dalam tu kan, bahawa kita bacaan kita ni tak sesuai lah untuk orang permulaan. Jadi ana pun tidak galakkanlah ikhwah sekalian sebarkan kepada orang yang kita rasa belum habis lagi tahap pengajian awal, belum hadam lagi berkaitan dengan perkara asas tentang akidah ini. Sifat 20 ni, sebab akan menyebabkan jadi maklumat tu tidak jadi tersusun dengan molek. Maklumat tu menjadi tak tersusun dengan molek. Jadi biar kita selesai dulu kita. Bila dah kita lalu dah ada pemahaman yang kemah, barulah kita masuk pada kalam-kalam hasyiah macam ni. Jadi itu apa sekadar tu sajalah untuk malam ni. InsyaAllah kita akan maklumlah kalau ada lagi pada masa akan datang. Sekadar tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.